Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua penonton wanita hari ini. Dia siap-siap tu nak pergi bawa anak-anak dan nak beli persiapan kelengkapan Ramadan dan juga menyambut Aidilfitri. Ramailah kan yang walaupun awal minggu Ramadan ni dah bawa macam-macam persiapan. Cakap ni saya terasa sebab malam tadi saya bawa anak saya pergi. Ya ke? Cerita dia kan. Tapi saya percaya ramai ni. lagi yang seumpama itu sebab tak nak orang kata hujung-hujung nanti kelang kabut, ramai orang dan sebagainya kan. Hari ini hari Sabtu, hujung minggu kita nak santai-santai. Kalau tengok di depan kita ni ada pelbagai manisan. Tapi sebelum kita kongsikan berkenaan dengan manisan ni, kita nak kongsikan berkenaan dengan SOP baru. Dan sebenarnya inilah kan mungkin ramai juga dalam kalangan ibu bapa dekat rumah ni yang sedang menguli kuih, nak buat air dan macam-macam. Tapi ada juga yang mengambil kesempatan ataupun ada juga yang nak buat keputusan pergi beli kat Bazar Ramadan dan sebagainya. Betul. Tetapi inilah kan nak kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton, kalau anda keluar pastikan terus mengikut SOP yang telah pun ditetapkan, dan ini juga khususnya kepada ibu-ibu anda, ibu-ibu bapa untuk terus melihat tempah janji temu dos kedua anak anda. Ini kerana pautan janji temu kedua Peak Kids akan diberikan pada 14 hari sebelum dos kedua. Jadi pastikan ibu bapa anda semak garis masa vaksinasi anak anda di aplikasi MySejahtera untuk pautan janji temu yang dihantar. Sebab dia kata, kenapa tak dapat lagi janji temu ni? Sebab tak tengok, tak refresh. Jadi kena selalu kemas kini barulah dapat tarikhnya. Okey, baik, itu berkenaan dengan Peak Kids. Ini kita nak kongsikan berkenaan dengan perjalanan, pelaksanaan perjalanan mengerjakan umrah. Ada siapa yang merancang ataupun dah ada nama ke, haruslah mematuhi SOP. Lepas tu kena lakukan RTK, kena bawa bekalan kit ujian COVID-19 tu lebihlah untuk kita selalu menjalankan ujian kit tu sendiri. Dan juga jangan lupa laporkan keputusan RTK anda ke dalam MySejahtera. Kalau yang positif kena terus ikut apa yang telah pun disarankan oleh PKM. Bagi kontak rapat juga perlu melalui proses orang kata isolasi di rumah lah. Isolasi selama 5 hari. Okey, ini kita nak ucapkan tahniah kepada Irdina Syahriman yang menduduki ranking nombor 1 cemerlang capai kelas pertama CGPA 4.0 di Virginia Tech. Oh wow, hebat betul Ini dia Irdina mencipta sejarah yang membanggakan negara apabila memperoleh keputusan yang cemerlang sekaligus Fatin menduduki tempat pertama dalam kalangan hampir 10,000 pelajar di Virginia Tech Amerika Syarikat. Wow, itu sebenarnya pastinya membanggakan, dan apa yang kita boleh katakan kejayaan Irdina ni sememangnya memberi inspirasi kepada adik-adik yang mungkin tengah menduduki peperiksaan dan sebagainya, yang dah tak sabar nak melanjutkan pelajaran. Dan saya suka sebenarnya kata-kata daripada Irdina kan. Dia kata sentiasa tetapkan niat anda dengan betul dan terjemahkannya ke dalam tindakan. Wow, ini satu yang memberi idea dan inspirasi untuk kita juga sebenarnya. Betul. Apa yang lebih membanggakan lagi sebenarnya Fatin, Irdina yang berusia 24 tahun ini telah dianugerahkan pingat P-Kappa-P untuk Kolej Kejuruteraan, yang mana anugerah ni kebiasaannya hanya diberikan kepada graduan senior dengan pencapaian akademik yang tertinggi. Kita ucapkan kepada adik Irdina terus terbang tinggi, terus banggakan kita rakyat Malaysia ni, insya-Allah. Tanya juga kepada ibu bapa dan juga ahli keluarganya. Okey, itu kita dah cakap tentang kejayaan-kejayaan dan juga apa yang berlaku, apa yang kita perlu ketahui, dan kita juga nak kongsikan kepada anda lah. Macam tadi kan kita dah cakap kan, ada yang mungkin tengah menguli kuih lah, tengah nak fikir apa menu nak buat sebagainya. Kuih depan ni menggoda pula. Sejuk-sejuk ni. Okey, kalau Fatin di bulan puasa ni, manisan ataupun kuih apa yang Fatin suka? Saya dah cakap dah semalam, saya ada macam-macam sebenarnya. Tapi yang paling saya suka adalah akok. Kuih akok. Tapi susah nak dapat yang betul-betul sedap. Tapi nak kena buat sendiri susah. Selalunya saya dapatkan di Kuantan. Di Kuantan, di rumah mak mertua lah. Akok ni guna telur itik kalau tak silap saya. Saya tak pasti, tapi dia sedap. Dia sedap lah. Okey, tapi kalau saya lihat pula dekat depan ni, antara kuih yang memang menjadi kegemaran saya putu bambu. Putu bambu gula lebih. Ini sebenarnya kuih kegemaran arwah nenek saya. Bukan awak je suka tau, ada yang lain pun suka. Saya kalau tengok kuih putu bambu ataupun putu piring ni memang mengingatkan nostalgia saya dengan arwah nenek lah.
Arwah nenek memang sangat-sangat suka putu bambu, putu piring. Tapi saya kira anda juga penonton-penonton pasti ada kuih-kuih ataupun manisan-manisan yang kalau kebiasaannya bulan puasa ni anda memang ingin nikmati. Antaranya mungkin tepung pelita. Kita saksikan dahulu, ini antara trivia manisan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Ain. Silakan. Bagi sesetengah orang, waktu berbuka puasa bagaikan tidak lengkap tanpa hidangan kuih muih mahupun pemanis mulut. Terdapat banyak kuih muih yang begitu sinonim dan sering dicari ketika tibanya bulan Ramadan. Antaranya ialah kuih tradisional tepung pelita. Mempunyai tekstur yang lembut dan rasanya yang manis berlemak serta mampu membangkitkan aroma daun pandan yang cukup menyelerakan, maka tidak hairanlah manisan ini menjadi kegemaran ramai. Selain itu, kuih kerbau guling dan kuih puteri mandi juga antara kuih popular semasa bulan puasa, terutama bagi penduduk di negeri Kelantan. Dan kuih onde-onde, serimuka serta kuih talam juga amat terkenal sebagai manisan di bulan Ramadan. Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Begitulah kehebatan kuih muih tradisional yang masih lagi menjadi pilihan orang ramai sebagai hidangan sampingan ketika berbuka puasa. Sabar sikit lagi kan. Menduga betul hari ini. Tapi itulah yang kita nak kongsikan, nak beri inspirasi, idea-idea berkenaan dengan manisan di bulan Ramadan ini. Dan saya kini bersama dengan seorang pengusaha yang mana Encik Fazrul Nizam, pengusaha cendol yang akan berkongsikan berkenaan dengan kelebihan apa istimewanya cendol ini. Okey, apa khabar? Baik, alhamdulillah Fatin. Okey, Fatin dah tengok dah tadi ada kat depan kita duduk tadi tu memang bermacam-macam sebenarnya. Kalau boleh dikongsikan keistimewaan cendol Cik Fazrul sendiri. Okey, cendol kami ni terdiri daripada 100 jenis. 100 ya? 100 jenis. Yang kami bawa ni yang biasa dia order lah. Okey. Orang pesan masa bulan Ramadan ni. Dan insyaAllah saya akan tunjukkanlah macam contohnya. Boleh saya tunjuk dia punya ni? Boleh, silakan. Ini cendol buah naga merah. Okey. Ni cendol mangga. Mangga. Ni coklat dengan marshmallow. Fuyo. Dan kita ada Oreo dengan cornflake. Okey. Dan kita ada, saya akan sediakan nanti durian pulut, is our specialty. Okey. Dengan cendol madu sarang lebah. Durian pulut tu bukan biasa-biasa. Pulut Bukan. dia punya warna Okey, dia. apa kata kita sambil-sambil tu kita tunjuk juga dekat penonton kan macam mana kita nak hasilkan setiap daripada cendol ni. Mana dapat idea sebenarnya Cik Fazrul? Okey, Kalau ni kita tahu cendol yang biasa, tapi ini luar biasa. Dia tak dengar. Tak apa. Okey. Sebenarnya cendol ni dia punya founder adalah sahabat saya, Cik Hafiz. Okey, dia yang mulakan. So kalau Fatin tengok, kita pakai santan bukan santan biasalah. Kami pakai santan sawit. Santan kelapa sawit yang ni. Okey. Tapi kita telah campurkan untuk dapatkan kita punya adunan lah. Okey, dah tak rahsia dah lah sekarang. Dah tahu keistimewaan dia. Okey. Gula ni pun kita campur 4 jenis gula. Okey. Ada 4 jenis gula untuk, bukan setengah orang dia pakai gula Melaka biasa je kan. So kita jenis campurkan 4 jenis gula. And then cendol hijau ni pun kita buat sendiri ni Fatin. Cendol hijau pun buat sendiri? Cendol hijau ni kita buat sendiri. Mari kita kat sini sikit lah. Macam malu-malu je Cik Fazrul kat situ. Okey, kita dah masukkan ini semua kan. Kita nak tanya juga macam mana sebenarnya untuk sambutan Ramadan ni kan. Kita sebelum ni Ramadan biasa-biasa. Sekarang ni orang dah mula nak membeli dan sebagainya. Macam mana kalau di cendol Cik Fazrul sendiri? Kami memang ada buka di kedai juga. And then sambil-sambil tu kami ada join jugalah 2-3 tempat bazar. Alhamdulillah. Awal-awal macam Cik Pati cakap lah. Dia macam belum orang lagi lah, belum panas. Tapi semenjak ni sekarang ni orang dah start keluar balik. Okey. Dan kalau kita nak tahu juga sebenarnya cendol RCSA ni dulu dia pernah tular durian kan. Saya tengok ada beratur panjang dekat Shah Alam tu, betul tak Cik Fazrul kan? Yes. Sekarang ni apa perbezaan dia? Apa antara ini inovasi yang baru juga? Kalau dulu durian, sekarang ni apa pula? Yang terbaru sekarang ni kami tengah buat adalah this one. Cendol madu sarang lebah. Okey, cendol madu sarang lebah kan? Kalau kita ambil daripada supplier saya, memang dia ada farm dia. Okey. Dan kita letak dia punya madu sekali. Dia nak tuang tu. Kalau macam ni kita dah ada cendol, dah ada gula merah, dah ada madunya, berapa ringgit agaknya satu bekas tu Cik Fazrul?
lebih kurang RM15. RM15. Itu saya rasa bukan seorang boleh minum tu. Boleh kongsi-kongsi tu. 2-3 orang ni senang je. Okey. Di selain ada cendol juga, apa antara menu-menu yang disajikan untuk Ramadan di kedai kami ada yong tofu. Kita ada colik-colik Kelantan untuk bulan puasa ni, ada tahu bakar dan ada 2-3 lagi macam-macam lagi lah. Rojak pun kami ada. Okey, dan ini sebenarnya tadi kita dah kongsikan cendol memang buat sendiri. Yes. Gula merah tu dia memang semua sendirilah, itu antara kelebihan daripada RCSA. RCSA ni apa? Rojak Cendol Shah Alam. Rojak Cendol Shah Alam. Okey, di mana lokasi di Shah Alam tu? Lokasi dia di Medan Selera Seri Delima, Syekh 24. Patutlah macam pernah rasa. Kan? Okey. Ramai datang. Itulah. InsyaAllah. Dan kita nak tahu jugalah antara sekarang ini cendol kan macam mana antara penghantaran. Kalau kita nak tahu, nak kekalkan sejuk dia tu, nak buka puasa lama lagi ni. Sebab macam kami ni biasanya kami boleh tahan setakat 3-4 jam insya-Allah. Kalau tahu dalam peti sejuk 7-8 jam tak mengganggu dia punya kualiti lah. Okey, boleh beli awal lah. Boleh beli awal sebab santan kita pakai santan sawit dia pekat. Okey. Tahan insya-Allah. Ada juga penghantaran? Ada, kita ada buat penghantaran pakai online punya penghantaran. Online punya lah, secara dalam talian lah. Okey, boleh kongsikan tak di hujung kita punya sembang ni, nak bagi tahu juga di mana nak dapatkan laman sosial Cik Fazrul? Okey, boleh lawat kami di www dalam Facebook pun ada. Just type Rojak Cendol Shah Alam. Kalau dalam order talian pun sama juga, Rojak Cendol Shah Alam, insya-Allah boleh jumpa. Insya-Allah. Okey, last kita nak tanya yang tadi tu, pulut durian pulut. Apa dia punya rahsia dia? Apa dia punya kelebihan sampai merah pulut tu? Okey, pulut ni sebab kita orang base kat Shah Alam. Shah Alam tu Selangor kan. So kita buatlah warna merah kuning dia punya ni. Itu dia punya simbolik dia. Okey, baik. Selain cendol, kita ada juga rojak. Kita ada colik-colik. Dan kita ada yong tofu goreng. Okey, kita ada macam-macam. Okey, boleh terus ke Instagram ataupun IG Rojak Cendol Shah Alam. Boleh tengoklah antara pelbagai menu kan. Kalau dah rasa nak rasa yang mana satu tu, boleh terus hubungi Cik Fazrul. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Fazrul. InsyaAllah ada rezeki kita datang kat sana. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini ada macam-macam lagi manisan Ramadan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Kalau tadi Fatin dah kongsikan resipi cendol yang cukup menyelerakan, pasti ramai juga kan yang teringin dan ramai juga yang komen di Facebook. Ketika ini kita nak kongsikan antara menu yang popular di bulan Ramadan, iaitu putu bambu. Nak tahu tak, putu bambu ni sebenarnya bukan saja popular di Malaysia. Di Indonesia ia juga popular dengan nama kuih putu, dan di Filipina juga dipanggil sebagai putong bumbong kalau nak tahu. Jadi ini memang kuih yang popular lah kan. Jadi kita nak kongsikan ini bersama dengan Encik Muhammad Sabri Saliman, iaitu pemilik putu bambu tradisi. Okey, ramai penonton tak sabar ni. Ini antara menu yang digemari ramai. Boleh kongsikan sedikit tak? Kita mulakan dengan apa bahan yang digunakan untuk kita buat putu bambu ni? Okey, bahan ni kita pakai sebelum jadi tepung hijau ni. Tepung ni kita pakai tepung beras. Diayak dulu, kita kukus. Okey. Kukus dalam 1 jam. Lepas tu besoknya dah kering betul. Lepas tu baru kita bancuh dengan air lah. Dengan air lah. Kiranya kita ambil masa 1 hari sebelum. Kita air dulu. Sebab nak bagi nak bagi lembut dia betul-betul. Untuk kita lembutkan. Okey. Ada setengah orang putu bambunya berwarna putih, tapi kalau kita lihat putu bambu ni berwarna hijau. Mungkin kita boleh kongsikan. Kita pakai pati pandan lah. Pure pati pandan. Pati pandan nanti yang tu yang buat wangi hijau tu semua. Okey, ada setengah orang kuih putu bambu ini dia memang menggunakan asli buluh acuannya. Tapi kalau macam Cik Ismail pula macam mana? Kita memang pakai pure buluh ni. Okey, boleh tak kita angkat dan tunjukkan kepada penonton kita? Okey, kalau kita cakap tentang acuan buluh ni kan, adakah ini acuan ni memang ditempah ke atau dicari sendiri ke ataupun bagaimana sebenarnya? Saya ada
minta orang asli lah tolong cari. Sekarang pun sebab dah limited buluh ni kena cari sendirilah. Kena cari sendiri. Okey, ni dia penonton-penonton. Bukan mudah sebenarnya nak buat putu bambu ni. Kadang-kadang kita ni kata, mahal lah harga ni. Kenapa? Boleh tak nak minta ni lebih, itu lebih. Tapi hakikatnya bukan mudah ya proses nak buat dia. Okey, berapa lama masa yang diperlukan? Kalau sebelum ni minta orang ambil. Sekarang ni memang cari sendiri putu ni. Sambil-sambil kita borak ni, boleh tak Cik Ismail tunjukkan demonstrasinya kepada penonton? Ini tepung beras yang dah diayak, dah dikukus ni. Okey. Nak bancur dululah. Kita bancur lah kan? Okey. Sambil bancur-bancur ni kita boleh borak lah kan? Dah berapa lama sebenarnya jual putu bambu ni? Asal daripada Central Market Pasar Seni. Okey. Lebih kurang masuk tahun ni dah kat 12 tahun lah. Okey. Tapi sebab Central Market tu dah sejak PKP tu, dia dah tutup dululah. 12 tahun 12 tahun kita. 12 tahun tu bukan jangka masa yang pendek. Dalam tempoh masa 12 tahun tu, apa yang membuatkan sebenarnya Encik mula-mula terfikir untuk membuat perniagaan putu bambu ni? Sebab saya tengok putu bambu ni dia unik sikit. Okey. Dia memang susahlah nak cari kat mana-mana kan. Pasar malam pun susah. Jadinya saya tergeraklah hati sebab nak buat kelainan. Buat kelainan tu memang Okey. Dia lagi satu dekat Central Market ni dia pusat memang tempat pelancongan lah. Jadi ramai orang datang kan? Bila orang macam pelancong datang tu dia tengok ni apa benda ni kan dalam buluh ni kan. Cara dengan buluh ni kan. Kalau saya boleh tunjuk dekat penonton, ini buluh yang dicari sendiri oleh Encik Ismail. Selalunya kebiasaannya buluh ni kan berapa kali ataupun berapa lama kita boleh pakai sebenarnya? Bergantung juga pada tebal dia. Okey. Kadang kalau macam tebal tu dalam 5-6 bulan boleh tahan. Kalau yang nipis tu dalam sebulan je. Sebab dia pecah nanti dia masak panas sejuk dia akan retak lah. Okey. Jadi kan sebenarnya ini kita bancur. Bila kita dah letak dalam acuan ni, kita nak tengok dekat sini penonton-penonton Cik Ismail, sambil boleh kita borak kepada penonton kat mana mereka boleh beli, kat mana mereka boleh cari putu bambu yang sedap ni. Berapa lama masa diperlukan untuk kukus ni? Okey, nak masak ni lebih kurang dalam 10 minit je. 10 minit sahaja. Jadi ini memang masih lagi menggunakan kaedah tradisional kan? Ya. Sebab kebiasaannya, kalau kebiasaan ni kita tengok ramai orang dah menggunakan acuan yang besi tu kan. Okey, penonton-penonton teringin, teruja nak rasa putu bambu. Bukan saja penonton, kru-kru kat depan ni pun ya. Daripada tadi dengan baunya yang wangi. Dekat mana lokasi mereka boleh mendapatkan putu bambu ini? Sekarang ni kita ada 3 cawangan. Okey, yang bazar saya cuma ada dekat Stadium Bandar Baru Selayang. Okey. Lagi satu dekat Rawang, ada bazar dekat sana, Tasik Puteri. Tasik Puteri. Satu lagi ada home base lah dekat Pantai Dalam. Baiklah. Tapi jangan risau penonton-penonton, kerana kalau nak tahu lokasi, nak tahu macam mana nak buat tembahan dan sebagainya, ada Instagram yang tertera di Kaca TV sebelum ini. Kalau Cik Ismail sendiri, kuih apa yang suka? Sabri. Cik Sabri sendiri, apa kuih yang paling suka kalau bulan Ramadan ni? Saya suka tepung pelita, putu bambu, cucuk udang. Banyak ke dia. Tepung pelita, putu bambu, cucuk udang. Kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai. Apa agaknya kuih kemanisan, kegemaran mereka pada bulan Ramadan ini. Silakan. One, my favorite tentu sekali bubur somsom. It's the best because it's so soft. Kalau kita pandai buat, not too sweet, and I like that. Macam tepung pelita juga kan, bila masuk habis saja. Ayah saya daripada Iran, so I'm half Iranian. So dia punya dessert is very nice, baklava and all this sweet stuff, and also kuih. My mom is Malay. So kuih lopes, and then seri muka, and then appam. So saya suka semua kuih. I'm okay with that. I love it. Kuih tradisional. I lebih suka macam tepung pelita, tu memang I punya favourite. And macam kuoci, kuih bakar, itu kuih tradisional kita sukalah. Yeah. Kalau nak tunggu bulan puasa nak dapatkan seri muka. Ramai sangat tapi susah nak buat seri muka because kepala dekat atas yang hijau tu kena lemak dan power. Sebab kat bawah pulut kan. Pulut tu normal lah, mild and all those things. Tapi seri muka yang hijau pekat kat atas dia tu, oh my god. Wow,
Ada yang suka seri muka, ada yang suka tepung pelita, ada macam-macam pilihan kan sebenarnya. Tapi hari ini kita nak kongsi satu lagi menu istimewa. Sebenarnya ramai juga yang cari waktu Ramadan ataupun waktu-waktu biasa pun ramai yang meminati menu ini. Dan bersama saya hari ini adalah Firhana Alifi, pemilik Hana Dessert and More. Hai Firhana. Okey, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan puding karamel ni. Kita sambil-sambil lah kita borak-borak sambil tunjukkan demo juga kan. Apa sebenarnya kelainan puding karamel Firhana ni berbanding yang di luar sana? Okey, puding karamel yang saya buat ni dia lebih kepada puding roti, puding yang dengan telur. Okey, lepas tu dia lebih moist. And jom. Dah panas dah tu. Boleh. Kita nak sambil-sambil. Boleh apa. So jadi saya akan masukkan gula. Kita nak cairkan dulu gula dia. Betul. Ini untuk karamel dia Okey, boleh ni juga kongsikan juga apa kelainan tadi tu. Okey, macam yang puding karamel yang saya buat, dia lebih tekstur lebih moisture. Okey, lepas tu of course dia untuk manisan lah yang ramai orang cari. Betul, lagi sejuk lagi sedap kan? Betul, makan lebih sejuk lagi sedap. Okey, ini memang api dia besar ke kita kita kecil. Okey, nak kena kacaukan sekejap je lah kan? Betul. Okey, lepas tu kita akan taruhkan air sikit. Tapi kita bercakap mengenai puding karamel ni, kadang-kadang ada yang pekat, ada yang macam umpama agak-agak pun ada kan? Betul. Macam mana tu, Firhana? Ada setengah orang buat puding karamel memang guna agak-agak. Jadi tekstur dia tu lebih padat lah. So dia tak gunakan telur. Okey, macam saya guna dengan telur. So memang dia pure puding karamel lah. Betul. Saya dulu masa kecil-kecil kakak saya memang suka puding telur tu, memang yang kukus punya lah. Jadi kita memang simpan satu hari dalam peti ais. Makan sejuk-sejuk memang sedap. Sama jugalah kalau tengok macam ni kan. Tapi antara kelainan dia ada hias-hias sikit. Betul. Jom kita tunjukkanlah. Boleh. Itu kalau sebelum lah. Kalau selepas kita terus nak kongsikan dengan penonton. Nanti lepas gula karamel tu dah likat sikit, kita boleh masukkan terus kat dalam kita punya loyang untuk kita kukus lah. Okey, lepas tu untuk puding dia, antara bahan yang kita guna ialah susu. Okey, kita ada susu pekat juga. Baik. Okey, ada telur dengan esen vanila. Esen vanila untuk kurangkan hanyir bau telur tu lah. Okey. Ini yang paling ringkas lah. Betul. Sekejap kan ini kita paling dah basic saja. Campurkan semua ni, jadilah yang ini. Betul. Siap, so yang senang. ini dah siap. Okey. Lepas dah siap. Ini tadi gula ni kita nak kena bagi sejuk dulu kan? Betul, bagi sejuk sikit, dia likat sikit lah. Okey. So lepas dah siap dengan gula karamel tu, kita boleh tuang perlahan. Baik. Okey, sambil-sambil tu boleh tak Firhana kongsikan juga dekat mana nak kongsikan, mana nak dapatkan kongsikan pula. Nak dapatkan puding karamel ni. Boleh. Saya berniaga secara online juga. Okey, boleh cari saya punya Instagram. Hana saya nampak berminat Desserts and More. Okey, kita masukkanlah boleh penuh-penuh jugalah kan? Boleh. Okey, dan selepas itu bila dah penuh kita nak terus kukuskan dia. Betul. Kukus selama 20 hingga ke 30 minit dengan api sederhana. Senang betul. Nak jagalah, kena jaga kan? Kena jaga, betul. Okey, baik. Selepas itu okey, lepas dah siap kukus semua, kita biarkan dia sekejap sampai sejuk. Lepas tu baru kita boleh hiaskan dia, masuk kat dalam. Ikutlah apa-apa buah yang kita nak, yang bersesuaian lah kan. Betul. Ada untuk nak nampakkan lagi dia punya keceriaan tu, manisan tu. Okey, baik. Kalau siapa yang berminat boleh terus ke Hana_Dessert More. Boleh kat sini ada macam-macam, ada bread butter pudding juga. Ada, betul. Ada sagu gula Melaka. Sagu gula Melaka, ada macam-macam lah. Senang boleh tengok sendiri. Okey. Baik, saya nak terus bersama Hana. Kita nak bersama dengan Fiza Sabjahan dalam segmen Kajaan. Baiklah, kita dah kongsikan pelbagai menu manisan kepada anda penonton. Kami juga nak kongsikan kepada anda di bulan Ramadan ni, pasti ramai pun dah buat persediaan awal bersempena Hari Raya untuk menjaga kesihatan dalaman dan juga luaran diri anda. Dan ketika ini, kita bersama dengan Nur Atira Samsudin daripada Jamu Jelita untuk perkongsiannya pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar Atira? Waalaikumsalam, khabar baik Fiza. Apa khabar Fiza? Fiza sihat, Alhamdulillah. Atira? Alhamdulillah. Ya. Kiranya penonton mungkin tak sabar dan teruja nak tahu apakah antara rangkaian produk yang dibawakan oleh Jamu Jelita pada hari ini. Okey, terima kasih banyak Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan.
Fiza, sebenarnya hari ini adalah cukup perlu je nak bersiaran sebab hari ini Jamu Cerita bakal berkongsi dengan anda salah satu produk yang kalau anda nak tahu sepanjang bulan puasa memang merupakan produk yang mendapat maklum balas yang sangat baik, mendapat permintaan yang sangat tinggi sebab anda percaya sepanjang Ramadan ni memang kebanyakan dari kita akan ambil inisiatif untuk sama ada jaga makan ataupun jaga badan ataupun ada juga yang ambil masa ini untuk enjoy Ramadan ni, makan je apa yang kita suka Fiza. Lagi-lagi kita tahu sekarang ni Fiza bazar dah boleh buka dan kebanyakan dari kita memang orang kata apa tu mata mulalah rambang tengok aneka jenis makanan yang kadang-kadang tu penuh dengan makanan yang berminyak, yang manis, yang kolesterol tinggi. Lagi-lagi sekarang ni kita tahu bila dia cakap pasal selera makan ni memang bulan puasa ni orang cakap tahun sekali dan kebanyakan daripada kita memang akan menggunakan waktu ini untuk kita enjoy makanan-makanan yang ada di bazar Ramadan. Dan sebenarnya itu adalah salah satu kebiasaan yang memang kita praktikkan. Tetapi anda kena tahu, kadang-kadang bila kita makan sesuatu dan apa yang kita pilih ni salah satunya adalah salah satu makanan yang lambat nak hadam di perut. Dan bila hal itu terjadi akan menyebabkan kita ada masalah perut tak selesa Fiza. Dan kebanyakan dari anda juga ada beri maklum balas dengan kami yang mana kadang-kadang tu ada yang kata makan berlebihan sewaktu berbuka, lepas tu bila masa nak tidur perut meragam ataupun sewaktu tarawih rasa perut tak selesa dan sebagainya oleh kerana kita ni makan berlebihan sewaktu berbuka. Jadi hal ini sebenarnya kalau anda nak tahu jika dibiarkan berlarutan akan membawa kepada masalah anda akan ada susah lawas, perut tidak selesa, kemungkinan toksin pun akan banyak dalam badan dan seterusnya masalah berat badan pun bertambah. Jadi pastinya hal ini menakutkan bagi semua orang. Seperti Fiza cakap, ada orang yang buat persiapan awal untuk menyambut raya, ada orang yang memang nak jaga badan dan sebagainya. Jadi cara untuk pastikan anda tidak ada masalah sedemikian, anda masih kekal ada berat badan ideal, bentuk badan menawan. Hari ini saya bawakan puak fiber dan saya sarankan anda untuk minum puak fiber ni selepas berbuka. Amalkan sehari sekali selepas berbuka yang mana 4 hingga 8 jam kemudian segala makanan yang kita makan berlebihan akan disingkirkan. Sebab kita tahu serat sangat penting tetapi sepanjang bulan puasa ramai yang kurang pengambilan serat. Jadi dalam puak fiber ni ada kandungan serat yang tinggi dari silim khas, ada juga limau gedang, ada acai berry yang akan bantu singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadam, bantu singkirkan toksin serta bantu anda dapat perut yang lebih selesa, berat badan ideal dan bentuk badan menawan. Barulah hari raya nanti badan pun lebih orang kata apa lagi cantik, nak bergaya pun senang, nak berfashion pun lebih mudah dan kita pun ada lebih berkeyakinan nak berhadapan dengan orang. Dan sekarang di Jombai RM29 saja harga asal RM38.90 dan istimewa buat penonton wanita hari ini sekarang puak fiber diskaun di Jombai berharga RM29 saja Fiza. Okey, itu tentang Pearl White Fiber. Kita nak kongsikan juga tentang Pearl White Cocoa. Okey, sebenarnya produk seterusnya cukup melengkapi produk pertama. Bila kita dah makan berlebihan, kita akan makan macam-macam jenis makanan perut tak selesa. Jadi ini adalah masa untuk kita singkirkan lebihan makanan. Dan seterusnya buat choco diet ni adalah meal replacement. Orang kata apa? Pengganti makanan. Meal replacement, pengganti makanan yang mengenyangkan dan berkhasiat. Kita tahu kadang-kadang bukan semua orang kata apa ada kebiasaan bersahur. Sebab ada yang makan pagi, takut sakit perut dan sebagainya. Tapi dengan buat choco diet, anda tidak perlu risau. Rasanya sangat sedap. Cara penyediaan pun sangat mudah. Hanya bancuh dengan air suam dan dalam produk ini lengkap dengan bahan-bahan yang karbohidrat kompleks daripada beras perang, ada kentang yang bantu anda mengenyangkan walaupun tidak makan. Dan yang paling penting rasanya sangat sedap, rasa coklat Belgium. Jadi yang mana rasa nak pengganti makanan yang sihat, bantu anda untuk diet, bantu anda mengenyangkan walaupun berpuasa, buat choco diet amat dah sarankan untuk anda konsum sepanjang bulan Ramadan, bantu anda kekal kenyang dan bertenaga. Dan seterusnya kita ada produk set putih mulut. Okey, kalau kita tengok di Kasih TV sekarang ada diskaun RM33. Sebenarnya sepanjang bulan Ramadan banyak promosi yang bakal kami tawarkan kepada anda. Tapi dengan syarat anda akan dapatkan dengan setiap pembelian di Jombai. Dan produk terakhir buat hari ini iaitu Pearl White set putih mulut. Kita dah jaga tubuh badan, dah ada meal replacement yang sihat yang berkhasiat. Pastinya penjagaan kulit sangat penting. Jadi Pearl White set putih mulut merupakan rangkaian produk dari Jamu Cerita yang berharga RM55.90. Sekarang diskaun RM47. Ada 3 produk sekotak, ada sabun seri wajah. Yang mana sabun seri wajah ni sangat baik untuk bantu anda singkirkan masalah kulit berminyak, kulit kusam, meratakan tanah kulit tidak sekata dan bantu mencerahkan kulit. Serta bantu untuk bersihkan solidkan degil di muka. Sabun seri wajah sangat bersaing untuk semua jenis kulit, terutama buat anda yang ada masalah kulit berminyak dan kulit kusam. Dan seterusnya dalam kotak ini juga turut terdapat putih hijau BBC Day Cream, iaitu krim siang, krim pelindung UV yang mempunyai banyak kebaikan untuk kulit. Kalau anda dapat lihat sebenarnya dalam produk ni, krim siang dia berwarna pink.
Tapi tak saja sangat gebu sebelum kita apply dekat kulit, dia akan bantu mencerahkan kulit dan juga bagi efek gebu di kulit muka kita dan sangat sesuai dipakai harian sebagai krim siang untuk bantu lindung kulit anda daripada sinaran UV. Dan seterusnya terkotak ni juga ada krim siang, ada krim malam, yang mana krim malam putih salju night cream boleh pakai pada waktu malam untuk masalah kulit. Dan sebenarnya ketiga-tiga produk ni anda boleh dapatkan dengan setiap pembelian di www.jombai.my ataupun di shopee.com.my/jamujelita.my. Dan secara ringkasnya, buat anda yang sepanjang bulan puasa ni rasa makan banyak sangat, badan dah rasa berat dan juga rasa perut tak selesa, meragam dan sebagainya, ada solusi daripada Atira untuk anda, iaitu anda boleh dapatkan kuat fiber dari Jamu Jelita, minum selepas berbuka, yang mana 4 hingga 8 jam segalanya akan disingkirkan, tidak ada lagi sisa makanan dalam perut yang menyebabkan berat badan bertambah ataupun anda tidak selesa dengan keadaan perut anda. Dan seterusnya, nakkan pengganti sahur yang sihat, yang berkhasiat, yang mengenyangkan, ubat Choco Diet berharga RM38.90 dan seterusnya yang terakhir, produk penjagaan kulit Set Putih Mulus berharga RM55.90 dan sembarang pertanyaan lanjut anda boleh terus hubungi 013-3535-753. Terima kasih banyak Fiza. Ya, sama-sama Atira. Terima kasih di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada Jamu Jelita itu tadi. Baiklah penonton, kita dah dengarkan macam-macam daripada Atira juga dan pastikan anda terus bersama kami kerana selepas ini kami ingin kongsikan 2 lagi menu istimewa iaitu kuih serabai dan juga kuih badak berendam bagi anda yang menggemarinya. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Nampaknya ramai yang rancak sedang memberi komen di Facebook kami. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kerana anda yang sudi meluangkan masa tengah hari anda untuk terus mengikuti kami di Wanita Hari ini. Okey, dan sekarang ini sebenarnya telah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Encik Muhammad Arif Abdul Rahman selaku pegawai dietetik daripada Hospital Pengajar UPM. Hello, Assalamualaikum Encik Arif. Waalaikumsalam Fiza. Encik Arif sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cik Arif, seronok kita orang membincangkan tentang topik antara manisan-manisan kuih-muih yang menjadi pilihan sewaktu bulan Ramadan ni. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang risau tentang pengambilan kalori, tentang takutlah nanti gula naik dan sebagainya. Jadi kalau kita bercakap tentang pengambilan gula di bulan Ramadan dari segi manisan-manisan ni, apa yang perlu kita tahu sebenarnya tentang pengambilan gula dan juga kalori ini? Okey, terima kasih Fiza atas soalan. Okey, sebelum tu izinkan saya untuk terangkan sedikitlah mengenai manisan ataupun gula ni lah. Yeah. Sebenarnya gula ni adalah bahan bakar utama lah untuk badan kita untuk menghasilkan tenaga. Tetapi kalau kita mengambil gula melebihi daripada keperluan badan, gula lebihan tersebut tu dia akan bertukar menjadi lemak, yang mana lemak ni akan menyebabkan berat badan kita akan lebih lagi tinggi lah dan berisiko untuk mendapat sakit lain lah. Okey, jadi biasanya untuk pengambilan gula yang dibenarkan menurut saranan WHO, World Health Organization, kita sarankan lebih kurang daripada 10% daripada pengambilan gula daripada kita punya intake pengambilan seharian kita lah sebenarnya. Okey. Jadi itu tentang pengambilan gula. Tapi kadang-kadang kita ni saya cakap diri saya sendiri jugalah kan. Rasa macam dah puasa satu hari. Tak apalah. Buka puasa ni minum 3-4 jenis air manis kadang-kadang. Sebabnya rasa sikit-sikit. Kuih pula kalau kebiasaannya sebelum bulan Ramadan ni tak makan pun kuih sangat. Tapi bulan Ramadan ni macam-macam jenis kuih tergingin. Pergi bazar Ramadan kalau ada 18 jenis beli. Makanlah setengah ke satu-satu. Jadi dari segi pengambilan tu tadi Encik Arif katakan 10%. Tapi kalau bulan Ramadan ni kadang-kadang dalam tempoh waktu berbuka puasa tu kita pengambilan gula kita terlalu tinggi ataupun terlalu lebih, adakah dibolehkan ataupun ia sebenarnya boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan kita? Okey, macam saya kata tadi, pengambilan gula yang berlebihan lebih daripada kita punya keperluan, dia akan menyebabkan gula lebihan itu akan ditukarkan menjadi lemak lah. Jadi kita memang faham lazimnya bila waktu bulan puasa ni memang kita pergi bazar memang nampak kuih-kuih memang akan nampak lagi banyak. Okey, tapi kita kena faham, gula ni sebenarnya dia tidak mengenyangkan sebenarnya. Dia hanya memberikan keselesaan sementara untuk bagi, dan dia akan menyebabkan kita lagi rasa lapar lepas tu. Jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya untuk waktu bulan puasa, bukannya kita tak bagi untuk makan manisan, tapi sebenarnya ada tips-tips yang kita boleh sarankan lah. Contohnya adalah kita ambil manisan ni adalah sejurus selepas berbuka dan selepas itu kita panjangkan tempoh makan tu dengan kita solat maghrib selepas tu. Which means kita tak makan semua tu secara serentak dan cepat lah.
And then dan juga apa yang kita boleh buat juga adalah kita sebenarnya boleh hadkan sebenarnya kalau kita pergi bazar ataupun kita pada hari ini sebenarnya bulan puasa ni ada 30 hari Ramadan. Jadi kita mungkin boleh decide, kita tetapkan 1 hari puasa, 1 hari manisan. Untuk kita kawal kita punya pemakanan juga dari segi pengambilan manisan. Okey, terima kasih dah banyak-banyak atas tips tu. Betul juga tu kan 30 hari kan? Satu hari satu lah kan? Janganlah 1 hari 5 kan? Okey. Tapi kita nak tahu juga sebab kadang-kadang ada dalam kalangan individu merasakan bahawa tak apalah, saya sihat, saya tak pernah ada masalah diabetik dan sebagainya. Jadi kalau kita tak jaga dari sekarang, apakah kesan pengambilan gula ini dapat memberi impak yang besar terhadap kesihatan diri kita untuk jangka masa yang akan datang? Ya, betul. Pengambilan gula kalau kita tidak jaga daripada sekarang sama ada kita individu sihat, macam saya kata tadi, bila gula berlebihan dia akan menyebabkan gula itu akan ditukarkan menjadi lemak, dan kadang-kadang lemak ni pun boleh meningkatkan kita punya kolesterol juga yang which is kita panggil sebagai triglyceride lah. And then kalau pengambilan gula yang secara berlebihan dia juga akan meningkatkan risiko untuk mendapatkan pesakit diabetes dan juga penyakit-penyakit berisiko tinggi lainnya seperti kolesterol, jantung dan sebagainya juga. So, kita kena tetapkan kita punya azam untuk bulan Ramadan ni juga sebenarnya salah satu cara untuk kita kawal kita punya pemakanan dengan sebab bulan puasa ni pun salah satu method untuk kita kawal nafsu kita. Jadi kita pun boleh azam untuk ubah kita punya gaya pemakanan pada waktu bulan puasa dengan pengambilan makanan yang sihat, iaitu pengambilan makanan suku-suku separuh, sayur yang lebih dan juga air yang mencukupi lah. Baiklah, walaupun bulan puasa, suku-suku separuh tu memang tetap terus diamalkan kan, kerana kita tahu juga pengambilan gula yang berlebihan ini boleh menyebabkan masalah diabetik di masa akan datang, kesihatan dan juga obesiti. Tapi kan Cik Arif, ada juga dalam kalangan penonton kita dan ramai yang bertanya, adakah sebenarnya penggunaan gantian gula ini dibolehkan? Kerana ada orang kata, tak apalah, saya tak makan gula putih, saya guna brown sugar macam tu kan, ataupun gula-gula gantian yang lain. Adakah sebenarnya ini ada memberi impak dan kesannya dari segi kandungan gula itu sendiri, Cik Arif? Okey. So, izinkan saya betulkan sedikit. Sebenarnya untuk gantian gula ni yang kita panggil sebagai alternative sweetener, biasanya kita istilahkan dia sebagai contoh macam stevia ataupun equal ataupun yang gantian gula lah. Tapi kalau kita kata kita gantikan gula putih dengan gula peram ataupun gula merah, ini sebenarnya adalah masih lagi dikategorikan sebagai gula. Which is dia masih lagi ada kalori yang kita kira lah. Manakala gula gantian yang kita panggil sebagai contoh macam stevia, equal dan sebagainya atau maltodextrin, ini biasanya tidak mendatangkan kalori dan biasanya ini kita boleh benarkan untuk orang yang memang suka manisan tapi dia teringin untuk menggantikan manisan tu untuk dapat rasa manisan tu dengan alternatif sweetener yang kita panggil sebentar tadi, yang saya cakap sebentar tadilah. Okey, baiklah. Cik Arif, di penghujung perbincangan kita ini, kalau ada sedikit pesanan ringkas kepada penonton-penonton kita, tadi dah kongsikan tentang 30 hari, mungkin satu manisan satu hari, tapi antara lain pesanan ringkas kepada penonton-penonton dan juga kami di studio ini untuk sama-sama kita menikmati hidangan manisan ini tapi dalam masa yang sama tetap menjaga kesihatan diri. Okey, so pesanan saya sebenarnya untuk Ramadan ini bagi saya adalah salah satu langkah permulaan bagi sesiapa yang ingin mengubah gaya hidup. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita dah tahu, kita dah limitkan waktu makan kita, iaitu biasanya pada waktu sahur, berbuka dan juga mungkin ada moreh sebagai snack lah. Jadi 3 waktu makan ni boleh kita amalkan dengan pengambilan gaya pemakanan, iaitu suku-suku separuh, lebihkan sayur dan pengambilan air untuk kita lebih dapat praktiskan selepas juga pada bulan puasa nanti sebenarnya. Baiklah, insya-Allah. Semoga kita tahu untuk menjaga kesihatan diri kita dan kita kena tahulah juga kan apa jenis makanan yang kita ingin ambil dan jumlah kalori yang diambil itu sendiri. Suku-suku separuh kena tetap amalkan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan banyak-banyak kepada Encik Muhammad Arif Abdul Rahman selaku pegawai dietetik daripada Hospital Pengajar UPM. Cik Arif suka kuih apa kalau bulan Ramadan ni? Kalau bulan Ramadan ni biasanya lazimnya memang orang akan beli tepung pelita lah. Okey. Cik Arif suka tepung pelita kan, tapi ada penonton dia suka kuih serabai, cicah pula dengan kadang-kadang serawa durian ataupun manisan yang lain. Jadi Fatin nak kongsikan menu serabai ini bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini. Silakan.
Terima kasih Cik Arif atas perkongsian tu. Saya dapat sedikit info banyak sebenarnya. Baik, kita nak teruskan untuk stesen yang ke-3. Kita dah ke-4 dah kawan-kawan. Nah, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan kuih Serabai dan bersama saya hari ini Puan Fadilah Dahlan, pengusaha kuih Serabai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dia betul-betul dah mula. Jadi saya dah ada bau-bau aroma dia. Okey, kalau boleh kita nak mulakan kuih Serabai ni, asal-usul, inspirasi bagaimana nak dapat, bagaimana Puan Fadilah dapat nak menghasilkan. Dengan cerita ada di Bazar Ramadan juga kan? Ya, betul. Saya di Bazar Ramadan Taman Samudra. Okey, jom kita mulakan. Antara kelebihan kuih Serabai Puan Fadilah ni. Okey, sekarang bahan-bahannya santan, nasi sejuk, tepung beras, garam dan yeast. Okey, jom kita kisarkan je lah. Semua masukkan je. Nasi tu kalau macam tak habis kita simpan, esok tu kita boleh buat kuih Serabai kan? Okey, kita masukkan tepung beras Ini kita masukkan nasi dulu. Nasi. Okey, kalau kuih Serabai ni kadang-kadang ada orang yang macam tadilah kita dah kongsikannya. Itu apam lenggang ke itu kuih Serabai? Perbezaan kuih Serabai ni sebenarnya dia lebih kecil. Dia lebih kecil dan dia lembut macam apam lah. Dia macam apam. Okey, baik. Kita campurkan semua bahan-bahan tu. Masukkan garam sedikit. Kita nak lembutkan dia tu, nak lebihkan apa Puan Fadilah? Kita letak yeast, tetapi saya ada secret recipe lah untuk bagi dia lagi itu lembut. Boleh kongsikan tak? Tak boleh. Okey, PM tepi lah nanti ya. Okey, PM tepi. Baik, kita nak kisar. Okey, kita kisar. Sekejap je, dalam beberapa saat saja nak bagi dia sebati. Selepas kisar kita kena peram selama 1 jam. Oh, biarkan dia. Ya, betul. So baru kita bakar lah. Okey, ni dah kita skip dekat sana. Dah tengok dah. Kita dah mulakan jugalah, kita nak tunjuk hasil dia. Ini hasil dia. Okey, kuih Serabai ni dia punya gu dia kena makan dengan apa? Okey, kalau saya makan dengan serawa durian. Ataupun kuah lemak manis. Kuah lemak manis. Selain daripada tu, kalau kat rumah macam ada kaya je boleh? Boleh. Boleh juga? Boleh sebab kuih ni dia dah tawar. Okey. Dia lemak je. Tapi tadi kita ada masuk nasi. Maksudnya kalau makan tu kenyang lah tu punya apa tu? Ya, betul. Okey, maksudnya kalau kita nak hasilkan ni berapa lama sebenarnya? Dia sekejap je. Sangat-sangat sekejap. Okey, baik-baik. Ni berapa lama lagi kita nak tunggu? Nak tunggu kedua-dua apa? Dah dia ni dah kuning-kuning macam tu dah boleh dah tu. Ni dah lah ni. Ni dah lah ni. Okey. Ini kan kalau kita tengok macam boleh cicah dengan kaya, boleh cicah dengan kuah durian. Kalau ada kari lebih-lebih tak habis. Asam pedas. Asam pedas. Dia punya lebih kick kalau asam pedas lah. Okey, baik-baik. Kalau selain kuih Serabai, apa lagi yang ada di Bazar Ramadan? Betul. Di bazar saya ada pulut panggang. Pulut panggang. Cucuk udang. Sihat-sihat udang dia ya. Dan cucuk badak. Cucuk badak. Ada juga dengan cerita ada di frozen kan juga. Ada di frozen kan. Di mana mereka boleh dapatkan tu? Di Mak Chun Mat, di Ion. Dan juga ejen-ejen saya lah. Kalau di laman media sosial Puan Fadilah sendiri boleh kongsikan? Laman Facebook saya Pulut Panggang Angah. Pulut Panggang Angah. Dan juga IG Fadilah Foods. Fadilah Food tu bolehlah dapatkan kuih Serabai ni? Kuih Serabai di bazar je. Itu eksklusif ya. Okey, di bazar mana tu? Di Bazar Ramadan Taman Samudra. Okey, ada tak kalau macam tak nak pergi bazar, penghantaran terus di rumah? Tak ada, tak sempat. Okey, beruntunglah siapa yang berdekatan dengan Bazar Ramadan tu ya. Okey, baik. Kita nak tengok ni, kita nak tengok belakang tu. Okey, dah dua-dua dah macam okey dah tu kan. Kita dah bau dah macam dah nak siap tu. Okey, baik. Kalau anda nak dapatkan kuih Serabai ni boleh terus ke Instagram Fadilah Foods. Dekat sana ada macam-macam perkongsian, ada macam-macam menu sebenarnya. Boleh dapatkan terus. Baik, itu antara perkongsian untuk stesen yang keempat ni. Terima kasih banyak-banyak Puan Fadilah. Bukan Hawa, Fatin. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita nak terus bersama Fiza. Kabarnya ada menu lagi istimewa. Silakan Fiza. Seronoknya Fatin masak Serabai tu. Saya tengok menu lagi satu kat depan tu pun menarik juga. Iaitu apa tu nama dia?
cucuk udang. Okey, itu menu yang dikongsikan oleh Fatin. Dan sekarang ini kita nak kongsikan menu, apa nama menu kita ni? Kuih badak berendam. Kuih badak berendam. Kita bersama dengan Puan Siti Hajar, yang kalau kita cakap tentang kuih badak berendam ni kan, Puan Siti Hajar, kebiasaannya cukup popular di negeri Kelantan. Tapi kabarnya ini berbeza. Resepi ini daripada negeri Sembilan. Ya, betul. Okey, boleh kongsikan tak tentang resepi ini? Sebenarnya resepi ini adalah warisan turun-temurun daripada arwah nenek kepada Mak Siti, terus kepada anak Mak Siti dan insya-Allah generasi seterusnya lah. Masya-Allah. So mungkin lain negeri lain cara kuih badak berendam dia. So ini cara kuih badak berendam Mak Siti lah. Okey, kita terus buat je. Okey, apa yang dikongsikan ini kita gunakan tepung apa sebenarnya? Tepung pulut. Okey, base untuk kuih badak berendam ni memang kita menggunakan tepung pulut dan sedikit tepung gandum lah. Okey. Kalau kita lihat kuih-kuih ataupun manisan bulan puasa ni kebanyakannya bahan asasnya memang menggunakan tepung pulut kan. Sambil kita buat ni, sambil kita borak-borak. Kabarnya perniagaan ini juga baru saja dilakukan sejak 2 tahun lepas waktu tempoh PKP kan. Betul. Kenapa Siti Hajar memilih untuk membuat perniagaan kuih badak berendam ni? Sebab sewaktu tu sebenarnya kuih badak berendam ni memang resepi, memang hidangan kami sekeluarga lah. Jadi kami ada dapat feedback daripada customer sebelum ni mengatakan susah nak cari badak berendam ni dekat tempat lain, dekat bazar ke, dekat kedai mana-mana susah nak jumpa. Jadi kita macam why not kita try jual. So bila kita try jual, alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan dan kami teruskan jualan sehingga ke hari inilah. Dari segi sambutan tu macam mana? Okey, untuk bulan puasa ni alhamdulillah kami dapat tembahan daripada banyak pihak untuk terutamanya untuk majlis berbuka puasa, untuk didermakan kepada rumah-rumah anak yatim, rumah kebajikan dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Okey, ini kalau kita lihat ini hasil yang ini hasil yang kita dah gaul lah kan, dia akan jadi macam ni. Betul. Okay, mungkin kita boleh tunjuk kat kamera sebab kadang-kadang ada setengah orang kuih badak berendam ni dia ada guna labu, dia ada guna daun pandan dan sebagainya kan. Tapi kenapa Siti Hajar tetap memilih resepi asli dan tradisional ini? Sebab resepi asli dan tradisional ni yang unik dan susah nak jumpa sekarang. Betul. Lagi satu, kuih badak berendam Mak Siti ni uniknya ialah kita masih mengekalkan cita rasa asli, cita rasa Melayu aslinya. Betul. Sebab kalau kita lihat inti ni juga masih lagi menggunakan inti kelapa. Jadi ini kita panggil inti, ada orang juga menggunakan inti macam kuih buah Melaka kan? Ya, betul. Tapi ini kita menggunakan inti kelapa. Inti kelapa ni pun buat sendiri? Yes, inti kelapa ni buat sendiri, dimasak dengan gula Melaka, sedikit garam dan juga pandan. Okey, gula Melaka, pandan dan juga garam. Okey, ini kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Mendidih. Berapa lama masa yang kita perlukan untuk kita masukkan dalam 2 ke 3 minit macam tu. 2 ke 3 minit. Okey, mungkin Siti Hajar boleh tak kongsikan macam mana kita nak tahu yang mana kuih kita ni dah masak? Adakah dia akan terapung? Dia akan terapung, betul. Oh, okey. Dalam masa 2 minit dia akan terapung lah. Okey, bila kuih dah terapung kita terus angkatlah. Make sure dia tak kembang. Macam tu. Kita tak nak bagi dia kembang. Betul. Kenapa kita tak nak bagi dia kembang tu? Nanti tekstur dia akan berubah, tak lembut dan gebu. Macam tu. Okey. So kita tak boleh lama-lama sangatlah, dia akan jadi liat nanti ya. Betul. Okey, kalau kita dah masukkan kita punya kuih badak berendam ni, kita nak tahu juga kebiasaannya kuih badak berendam ni dimakan dengan kuahnya kan? Betul. Okey, apakah bahan untuk kuahnya itu sebenarnya? Bahan kuahnya adalah santan. Santan bersama sedikit air dan juga sedikit garam lah. Okey, untuk pekat kita campurlah dengan tepung jagung sedikit. Ikut cita rasa masing-masing nak pekat macam mana. Tapi biasanya kuih badak ni dia jangan pekat sangat dan jangan cair sangat lah. Okey, baru teksturnya sedap lah. Betul. Kan? Okey. Kebiasaannya kalau kita lihat dekat depan ni kan ada beberapa saiz bekas ni. Betul. Kalau dijual dalam saiz yang bagaimana? Okey, semua saiz ni kita jual. Okey, kalau kita ada lagi saiz yang lagi besar, biasanya customer akan ambil saiz tu untuk majlis-majlis berpuasa ataupun majlis-majlis kenduri, majlis-majlis kecil. Kita akan jual lagi untuk kuantiti yang lagi banyak lah. Yang ini biasanya customer ambil untuk makanan bersama keluarga. Bersama keluarga. Kalau macam ni cukup lah kan? Kalau macam ni dalam ni ada berapa ketul sebenarnya? Dalamnya ada 10 ketul. Ada 10 besar ketul. Besar sikit 20 ketul. Oh, ini 20 ketul, ini 5 ketul lah. 5 ketul. Ini macam untuk seorang makan boleh lah. Seorang makan 2 orang makan lah. Okey, tampak sangat bisa Sab Jahan. Okey, sambil kita nak tunggu kita punya kuih ni masak, yang mana bila dia masak dia akan terapung ke atas. Kita kena pastikan tak terlalu lama supaya dia tidak kembang. Tidak kembang dan kenyal. Okey, kita nak tengok ini hasil yang dah siap sebenarnya kuih ni. Kalau kita tengok, kita potong dalam ni, di dalamnya memang nampaklah santan intinya dan kita makan bersama dengan kuah santan. Jadi mungkin ada dalam kalangan penonton yang rasa macam nak buat tapi bahan mungkin tak cukup dan sebagainya, mereka teringin nak beli. Bagaimana cara untuk mereka mendapatkannya?
Kalau ingin mendapatkan kuih badak berendam Mak Siti, boleh dapatkan info dan maklumat lanjut ke page kami, Facebook Kuih Badak Berendam Mak Siti dan IG. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh call atau WhatsApp 012-3311-343. Kebiasaannya berapa hari sebelum untuk kita tempah? 1 ke 3 hari sebelum. Okey, ini dibuat di rumah ke ataupun ada kedai? Di rumah sahaja bersama keluarga. Okey, maknanya tak ada kedai lah, memang kena tempahan. Ya, betul. Masa ni kita memang buat di rumah lah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Hajar di atas perkongsian ini tadi. Bagi anda yang mungkin teringin, teruja dah lama nak makan kuih badak berendam ni, anda tahulah nak cari di mana kan? Dan banyak tadi sebenarnya telah pun kami kongsikan perkongsian tentang kuih-kuih ataupun manisan yang menarik pada hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ini akan terus kami rangkumkan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti apa yang kita dah kongsikan tadi tu, macam-macam manisan hari ini untuk anda juga sebagai idea inspirasi kan. Kalau dah bosan nak makan kuih pelita, boleh cuba-cuba kuih yang kita kongsikan. Kuih pelita ya? Kuih pelita je Tepung pelita. Tepung pelita, Dik. Oh, dampak sangat, Dik. Kalau awak ni lah kan kita dah buat menu-menu ni, antara yang ada di atas meja ni, mana yang menjadi keterujaan? Keterujaan pastinya kuih serabai. Awak nak tahu saya pecahkan rahsia, saya tak pernah cuba sebelum ini. Oh, saya pun tak pandai makan. Tapi sebab dia makan dengan kuah durian kan? Awak tak? Saya tidak. Bukan awak punya ni lah. Tapi saya mungkin teringin ni. Sebenarnya daripada awal Ramadan saya teringin juga nak makan. Kenapa saya lupa nama dia? Cucuk udang. Cucuk udang dengan cicah dengan sambal tumis ni kan. Tapi kalau orang utara kadang-kadang dia makan cucuk udang ni dia cicah dengan kuah kacang. Betul. Saya kan? Tu. Okey. Dan kalau kita lihat puding karamel ni juga mungkin antara menjadi pilihan ramai dalam kalangan penonton-penonton, yang mana ini juga boleh dilakukan sendiri di rumah kan? Betul. Bagi kita nak membuka selera, kita nak buka puasa tu, kita boleh sejuk-sejuk tu kita makan, masya-Allah sedapnya. Dan selain daripada itu ada juga cendol ni saya tengok berpeluh-peluh ada, kesian. Pandai pula dia duduk depan awak kan? Ada 5 perisa tu, kalau awak pilih yang mana? Pastinya saya pilih durian lah. Saya punya kegemaran saya durian lah. Tapi ini pun nampak macam menyelerakan juga warna-warni kan. Saya rasa itu boleh bawa balik untuk halal lah. Itulah. Kan? Itu nampak memang sesuai untuk kanak-kanak. Tapi kita nak kongsikan tentang ini, perkongsian manisan yang kami bawakan kepada anda. Betul. Kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda dalam kita bersuka, dalam kita meraihkan kegembiraan menyambut Ramadan ini. Ada juga dalam kalangan sahabat-sahabat ataupun individu-individu tertentu yang dalam keadaan memerlukan. Jadi di kesempatan ini kalau anda ingin berkongsi apa yang ingin anda berikan kepada mereka untuk terus menggembirakan mereka, kami di WHI mempunyai kempen WHI Kongsi untuk sama-sama anda kongsikan mungkin barangan keperluan hari raya, Ramadan, baju raya, kuih raya, macam-macam lagi anda boleh kongsikan bersama kami. Mungkin keperluan dari segi ubat-ubatan ataupun ada barang-barang mainan yang mungkin dah tak pakai atau ada lebih-lebihan beli tu, boleh kongsikan juga untuk adik-adik kita mengukir sedikit senyuman mereka. Ya, tapi kita kalau boleh kita harapkan kita dapat memberikan mereka sesuatu yang baru lah kan. Betul. Baju baru, kuih memang kuih raya. Jangan macam dah tak nak tu kemas rumah macam longgokkan, itu kita tak ambil kita tak ambil. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada anda penonton-penonton yang sudi bersama dengan kami dari awal hingga ke hujung rancangan ini. Diharapkan apa yang telah pun direncanakan oleh pihak penerbitan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi anda inspirasi untuk anda membuat hidangan bagi seisi keluarga petang ini. InsyaAllah. Dan hari Isnin kami akan kembali, esok kami akan bercuti seketika dengan topik ikhlas dalam talian. Tadi saya tanya Fiza, ikhlas dalam talian macam mana tu? Itulah sebab kadang-kadang ada setengah orang kan dia di bulan Ramadan ni apa saja yang dilakukan tu dikongsikan di media sosial. Tapi kita nak kongsikan dari segi dua perspektif. Betul. Adakah perspektif satu perspektif positif, satu lagi adakah ia juga boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat. Saya jawabkan kuih ni. Ya, jauhlah, silalah. Harapnya anda terus bersama kita untuk hari Isnin nanti. Selamat hujung minggu kami ucapkan. Selamat juga berbuka puasa nanti. InsyaAllah terus jaga diri anda. Kita jumpa lagi hari Isnin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ni pun kena jawabkan. Sila. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini.